Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana, di mana saja berada anak-anakku tersayang, cucu-cucuku tersayang. Mak Jah sentiasa mendoakan supaya anak-anak semuanya di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Ya anak-anak, Mak Jah di sini seperti biasa, alhamdulillah sehat. Tapi biasalah kan, orang tua ni macam-macam lah, adalah lenguh sana lenguh sini, sakit lutut lah, sakit pinggang lah, itu perkara biasa. Kerana apa anak-anak, apabila seseorang itu dia meningkat umur dia, makanya banyaklah nikmat-nikmat yang Allah cabut daripada mereka kan. Kerana kalau dulu masa muda-muda, badan semua sihat, semua makan semua sedap, tetapi apabila seseorang manusia itu dia dah meningkat umur dia, makin meningkat umur, makin Allah cabut nikmat, makin Allah cabut nikmat, makin Allah cabut. Dan nikmat kesihatan adalah nikmat yang paling teragung ya anak-anak. Paling kita harus mensyukuri nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita ya anak-anak. Dan juga kita ni semoga hidup dalam dunia ini kita sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah. Ya anak-anak, jadi kita bertemu lagi anak-anak, tanpa melengahkan masa. Mak Jah seperti biasa, Mak Jah akan bercerita, sama-samalah kita menghayati apa yang Mak Jah ingin kongsikan pada anak-anak pada minggu ni. Dia mengenai penjara anak-anak. Sebab apa Mak Jah tertarik tahu cerita penjara ni. Maklumlah, sebab Mak Jah pernah berlakon dalam sebuah telemovie di dalam penjara. Penjara ni anak-anak, Masya Allah. Sebab Mak Jah dah berlakon dah dalam telemovie tu. Kalau tak silap Mak Jah, cerita tu tajuk dia Rabak. Rabak tu dia satu cerita yang sangat emosi, di mana seorang warga tua ni lah Mak Jah ni kan, watak tu Mak Jah yang pegang lah peranan tu. Dia didapati membunuh suami dia dan dia dimasukkan dalam penjara. Jadi Mak Jah dah kongsikan sebenarnya pengalaman Mak Jah dalam penjara tu. Tapi kali ni ini bukan pengalaman Mak Jah tahu anak-anak. Ini pengalaman warden. Mereka ni lagi arif bab-bab misteri di penjara. Jadi nak dengar apa kisah dia. Kisah yang Mak Jah nak kongsikan bersama dengan anak-anak Mak Jah tersayang. Kisah dia mengenai misteri penjara Pudu. Anak-anak semua tahu kan, kita orang Malaysia ni semua tahu di mana penjara Pudu. Penjara Pudu tu, sikitlah latar belakang penjara Pudu ni kan. Dia dibina, dia lama lah. Dia dibina pada tahun zaman penjajahan British.
Dah lama lah, dah beratus tahun ya. Di mana penjara Pudu tu, mana orang-orang yang salah tu, orang-orang pihak British ni masukkan ke dalam penjara Pudu. Itu kalau tak silap Mak Jah adalah penjara yang tertua di Malaysia lah, penjara Pudu ni. Jadi apa namanya, penjara Pudu ni dia beroperasi lama jugalah, beratus tahun jugalah, lebih kurang mungkin 100 lebih tahun. Kemudian mungkin ialah dia di pusat bandar kan, di Kuala Lumpur. Dia Kuala Lumpur makin lama makin membangun, makin pesat membangun. Tambah lagi sekarang ni lagilah pesat pembangunan dia anak-anak. Jadi penjara Pudu itu terpaksa apa kata orang, dirobohkan. Jadi dia dah tak ada lagi kenangan penjara Pudu, semua dah tak ada kerana dia telah dirobohkan. Tetapi sebelum dirobohkan anak-anak, penjara Pudu ni kalau tak silap Mak Jah, dia kalau kita tengok dekat dinding-dinding penjara Pudu tu, kalau siapa yang duduk di Kuala Lumpur ataupun pernah lalu di penjara Pudu, nampaklah lukisan-lukisan yang cantik-cantik, pemandangan, air terjun, semua itu dilukis oleh banduan. Banduan penjara Pudu itulah. Jadi apabila penjara Pudu ni dia pun dikosongkan setelah mungkin memandangkan dari segi keselamatan, dari segi keselesaan, sebab dia betul-betul di tengah bandar kan. Jadi dia ditamatkan operasi dia, dan setengah tu banduannya dihantar ke Sungai Buloh dan tempat tu dikosongkan. Anak-anak tahu, ini yang Mak Jah nak ceritakan ni. Dia dikosongkan kalau tak silap Mak Jah selama 14 tahun anak-anak. Lama tau. Jadi inilah kisahnya. Anak-anak tahu je lah kan, penjara Pudu ni telah orang kata telah banyak hukuman gantung yang diadakan di situ. Tak tahulah berapa orang, mungkin beratus kot. Jadi penjara Pudu ni sebelum dia dirobohkan, selama 14 tahun tu tak ada orang lah anak-anak. Banduan semua tak ada lah, kosong lah. Cuma adalah warder jaga siang malam kan. Dan dulu tempat tu boleh siapa nak pergi tengok boleh melawat. Dulu dijadikan, dia nak kata museum jugalah. Tapi sekarang dah tak ada sebab dia dah dirobohkan terus dan dia dah dibuat pembangunan di situ ya. Jadi Mak Jah nak ceritakan apa pengalaman yang dilalui oleh warden yang jaga penjara Pudu. Ini yang menakutkan anak-anak. Mak Jah memang seram. Pasal apa? Warden ni, dia orang ni siang malam bertugas di situ, pengawal-pengawal dia. Jadi dia kata penjara Pudu ni memanglah berhantu anak-anak kan, sebab banyak orang mati kat situ. Lepas tu biasalah orang yang masuk penjara ni kadang-kadang dia bawa benda-benda tak elok kan. Benda-benda yang Mak Jah pernah cerita, segala tangkal mangkal dia orang semua kan. Jadi warden ni cakap tempat tu memang keras. Dia kata penjara Pudu ni, dia kata tempat yang paling keras, dia kata adalah di mana anak-anak? Bilik akhir. Tempat yang bilik akhir ni, Mak Jah pernah berlakon. Bilik akhir ni dia dipanggil bilik akhir kerana apabila banduan itu dia nak dihukum gantung, dia didudukkan di bilik akhir. Bilik akhir ni adalah sel yang terakhir sebelum dia digantung, dan dia tidak jauh daripada tempat dia digantung. Menurut kata warden ni, dia kata bilik akhir ni apabila banduan tu dia dah tahu dia dihukum, contohnya lagi sebulan ke, lagi seminggu ke, lagi besok lusa ke, macam tu, mereka ni dah
dah emosi sangat-sangat terganggu lah anak-anak. Dia orang akan menjerit, dia orang akan ketawa, dah macam orang tak betul pun ada. Kalau ada yang warak tu dia warak lah, dia mengaji. Tapi kalau ada yang orang kata yang dia tak boleh kawal perasaan dia menjerit, dia ketawa, dia mengilai sebab dia tahu dia akan dihukum. Jadi itulah tempat yang paling berantu. Wada ni cerita, dia kata dia pernah nampak, dia kata tempat bilik takhir ni semasa yang penjara Pudu yang dah kosong tu, dia kata dia selalu nampak, dia kata seekor kambing hitam. Masya Allah anak-anak, kambing hitam masuk ke dalam sel bilik takhir tanpa dibuka pintu. Dia maknanya kambing ni boleh masuk terus saja macam ni tanpa dibuka pintu. Lepas tu dia tak keluar. Jadi dah semestinya lah bukan kambing biasa anak-anak kan. Kalau kambing biasa mana maunya dia macam tu kan. Jadi dia kata dia apa yang diorang nampak, dia orang selalu nampak kambing keluar masuk, dia kata bilik yang sel takhir tu, bilik takhir tu. Tapi kadang-kadang dia orang kata dia orang terdengar bunyi orang minta tolong. Ada yang bunyi menangis, bunyi teresak-esak menangis. Sebab aura dia lah anak-anak, aura dia memang sangat kuat. Mak Jah tahu, Mak Jah dah pernah pergi ke situ. Memang sangat menakutkan. Sebab dia punya penjara ni, aura dia pun dah orang kata 50% memang menyeramkan. Jadi wada-wada ni kalau dekat situ dia orang ni dah biasa kan. Dia orang ni buat tak tahu je lah. Dia kata pernah satu kali tu, dia kata memang banyak kali lah berlaku. Dia kata ada, dia kata seorang lelaki, dia berjalan aja, dia kata dia berjalan aja ke koridor tu lah. Dia macam koridor kan, dia jalan aja. Tetapi dia kata kalau siapa-siapa yang tegur, yang macam kalau ada warden yang baru kan, tak tahu, tegur, dia pusing macam tu anak-anak. Muka dia sangat menakutkan, muka dia sangat mengerikan. Tak tahulah itu yang diceritakan dia orang, mukanya macam mana wallahualam, tapi sangat mengerikan, sangat menakutkan. Bukan orang betul, itu adalah hantu ya anak-anak. Lepas tu dia orang kata macam-macam lah dia orang nampak. Dia kata dekat hujung koridor kadang-kadang dia kata ada lembaga hitam berdiri macam ni kan, dengan mata yang merah pun ada. Dia kata kadang-kadang dia kata dia nampak perempuan berjalan dekat koridor tu, naik tangga. Itu yang dia orang nampak kan. Mak Jah tak boleh bayangkan. Tapi nak buat macam mana ya anak-anak, kerana itu kerja dia orang. Hari-hari dia orang terpaksa melaluinya. Tapi dia orang mungkin dah biasa, dia orang dah tak jadi hal. Tapi kalau kita ditempatkan di situ satu malam, bermalam di penjara yang macam tu, memang kita akan lari lintang pukang anak-anak. Kan? Kadang-kadang tu ada juga dia orang nampak apa tu anak-anak, kanak-kanak berkeliaran, berlari ke hulu, ke hilir, merata-rata anak-anak. Bayangkanlah malam-malam kanak-kanak berlari. Mak Jah tak boleh bayangkan anak-anak. Memang sangat menakutkan lah. Apa yang Mak Jah nak ceritakan ni, yang membuatkan Mak Jah sangat tertarik mengenai misteri penjara Pudu ni. Apa yang menarik minat Mak Jah adalah mengenai satu lukisan. Lukisan ni dilukis di dinding penjara tu ya anak-anak. Dia lukisan tu adalah dilukis oleh banduan
kiranya banduan akhir lah orang kata. Banduan yang lepas tu dia akan dihukum. Maknanya banduan ni adalah banduan yang dia lepas tu dia akan dihukum dan dipanggil banduan akhir. Dia melukis diri dia di dinding penjara itu anak-anak. Jadi dia seorang wanita. Dia ni menurut kata warden ni, dia ni misteri. Tak tahu daripada mana, apa asal usul dia, ialah kenapa dia jadi macam tu, dia tak tahu. Dia orang yang sangat misteri. Jadi dia ni orang yang suka melukis dan dia ni pandai melukis. Jadi dia telah melukis satu potret. Potret itu adalah gambar diri dia sendiri di dinding penjara itu. Dan yang menjadi misterinya, sampaikan pernah masuk surat khabar dulu-dulu misteri lukisan di penjara Pudu. Dia sangat menakutkan anak-anak. Kerana apa dia menakutkan? Kerana lukisan ini anak-anak, dia ni macam ada aura yang kuat. Dia kalau malam-malam dia akan bercahaya. Dia bercahaya. Lepas tu bilik yang ada lukisan tu, yang ada potret tu, apabila lampu dipasangkan lampu akan terpadam sendiri. Apabila lampu terpadam sendiri, akan nampaklah lukisan tu bercahaya. Jadi itu yang sangat menakutkan. Ini pun diceritakan oleh warden tu kerana mereka sentiasa ada di situ kan. Dan apabila dia kata kita tengok lama-lama lukisan tu, dia macam hidup. Dia macam ada satu orang kata, kalau kita tengok lukisan, pernah tak anak-anak tengok lukisan Mona Lisa? Lebih kurang macam itulah. Sebab lukisan Mona Lisa ni pun, kalau tak silap Mak Jah, dulu-dulu orang pernah bercerita dengan Mak Jah, lukisan ni macam berhantu. Macam mata dia tu, dia mengikut aja ke mana orang tu. Macam kalau kita tengok lukisan tu, bila kita pergi kat sini, dia pergi kat sini. Mona Lisa tu kadang-kadang dia kata dia senyum, kadang-kadang dia tak senyum. Macam itulah anak-anak lukisan ni, potret yang di bilik penjara ni, macam itulah dianya. Dia bercahaya. Kadang-kadang dia kata apabila ada orang banduan yang nak dihukum, dia akan menangis. Ini diceritakan oleh warden tu. Dia kata memang nampak lukisan potret tu tadi, dia mengeluarkan air. Jadi memang menakutkanlah anak-anak. Tak tahu kenapa potret tu boleh jadi begitu. Kita pun tak tahu apa sebabnya. Lepas tu warden ni bercerita, dia kata dia selalu juga nampak, dia kata kelibat berjalan, kelibat kul-kili di dalam bilik yang ada potret tu, dia kata. Jadi memang seram. Mak Jah, itu yang Mak Jah tertarik ni, mengenai potret ni. Kenapa potret itu jadi begitu? Apa yang membuatkan potret itu menjadi orang kata auranya sangat kuat, sehingga kan lampu dipasang, dia tutupnya balik, lepas tu dia bercahaya, dia boleh menangis. Memang sangat-sangat misteri. Itulah yang paling menakutkan bagi Mak Jah lah. Itulah dia diceritakan juga oleh orang yang pernah banduan lain lah, yang dia pernah duduk dalam sel tu, dan dia pun mengakui cerita tu betul, dia kata, sebab dia pun pernah mengalaminya, dia kata. Jadi kan anak-anak, macam-macam cerita yang dilalui oleh warden menjaga penjara tu anak-anak. Bayangkanlah,
dia dah lah tempat tu banyak orang mati dekat situ. Lepas tu dia pula ditinggalkan sebelum dirobohkan selama berbelas-belas tahun. Dah memang tentulah dia berhantu. Dan juga Mak Jah, oleh kerana Mak Jah ni pernah berlakon dalam penjara, Mak Jah pernah bertanya dekat warden, dekat orang-orang yang jaga dekat situ lah. Mak Jah kata, penjara ni kenapa dia berhantu? Mak Jah ni macam orang yang suka bertanya kan. Dia kata penjara ni pada asalnya sebenarnya dia kata, penjara ni dia bukan berhantu. Yang jadikan penjara ni berhantu adalah banduan-banduan yang kadang-kadang masuk ke dalam penjara tu macam-macam jenis orang anak-anak. Kadang-kadang macam-macam tangkal dibawanya. Mereka ni orang yang ada, yelah orang yang hati dia macam hati kering lah orang kata. Dia macam-macam ilmu hitam. Ada yang bawa ilmu hitam ke dalam penjara, ditinggalkan dekat dinding tu. Mereka adalah cara ritual mereka malam-malam, apa yang mereka buat kan. Dia ada sajalah ritual-ritual yang diseru syaitan tu kan. Jadi sebab itulah penjara ni berhantu. Sebab itulah mungkin warden tu dia nampak kambing hitam lah, dia nampak macam-macam lah kan. Sebab ada peninggalan yang di dalam penjara tu yang tak dapat dikeluarkan, kerana tangkal tu mereka telah serapkan ke dalam penjara itu sendiri. Dan apabila mereka dihukum, benda tu tinggal bergentayangan merata-rata. Jadi sebab itulah penjara ni amat menakutkan. Jadi kalau anak-anak teringin nak pergi penjara yang masih ada lagi yang boleh dapat pergi, orang kata pergilah muzium penjara. Muzium penjara dekat mana? Dekat Melaka ada. Dekat Bandar Hilir. Anak-anak boleh tengok kat sana. Ada tali gantung, ada sel-sel dia. Sangat menakutkan anak-anak kan. Jadi itulah apa yang Mak Jah nak kongsikan bersama anak-anak ni. Ada satu perkara yang sangat memilukan. Jadi kita ni husnuzon lah diri kita ya anak-anak, supaya kita sentiasa dalam redha Allah, sentiasa buat kebaikan di dunia ini. Minta jauhkanlah semua ya Allah, jauhkanlah semua anak-anakku di luar sana, diri Mak Jah, keluarga Mak Jah, dijauhkanlah kami daripada kejahatan-kejahatan dunia ini. Jadi sama-sama kita berdoa anak-anak supaya kita sentiasa di jalan yang benar, sentiasa dalam rahmat dan redha Allah. Jadi itulah dianya anak-anak. Itulah saja apa yang dapat Mak Jah kongsikan pada kali ini. Dan terima kasih banyak-banyak anak-anak, kerana anak-anak orang kata sentiasa menyokong Mak Jah. Mak Jah minta maaf kerana mengambil masa anak-anak. Jadi apa-apa Mak Jah harap anak-anak maafkan Mak Jah sekiranya ada tutur kata Mak Jah yang menyakitkan hati, terkasar. Jadi ada juga anak-anak yang bertanya, kenapa P. Andre dah lama tak ada, tak bersiaran. Bukan bersiaran kan, berkongsi cerita. Bukan tak ada ya anak-anak, P. Andre agak sibuk sikit. Jadi biasalah kami 3 orang ni, anak beranak ni, siapa yang sibuk dia berhenti sekejap, lepas tu masuk balik. Macam itulah cerita ni. Jadi apa pun, sebelum Mak Jah mengundur diri, Mak Jah minta maaf lagi sekali. Dan Mak Jah doakan anak-anak untuk kebaikan anak-anak di luar sana. Terima kasih kerana menyokong Mak Jah. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah yang membalas budi anak-anak terhadap Mak Jah. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan ya anak-anak. Jadi ingat pesan Mak Jah, hidup di dalam dunia ini jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.